Okey, selamat pagi. Hari ini kita akan buat perbincangan untuk soalan peperiksaan. Okey, sebenarnya dia tak panggil peperiksaan lah, dia panggil pentaksiran. Okey, so kita akan cuba bincangkan kertas 1 dan kemudian kertas 2. Okey, so um, saya dah sendkan hantar soft copy kepada semua. Okey, kertas 1 dan kertas 2. So, untuk kertas 1, dia ada 40 soalan. Dan untuk kertas 1 ini, kita menguji topik 2.5, momentum hingga habis 4.4. Okey, 4.4. Okey, so ini adalah soalan daripada kertas daripada sekolah saya lah. Okey, so kita tengok dulu soalan kertas 1. Okey, soalan 1, yang manakah satu tidak diabadikan dalam pelanggaran tidak kenyah? So yang tidak diabadikan adalah tenaga kinetik. Okey. So biasanya kalau momentum untuk semua jenis pelanggaran, okey, sama ada pelanggaran kenyah, pelanggaran tak kenyah, letupan, jumlah momentum selalunya sama. Okey, dan jumlah tenaga juga selalu sama. Okey, cuma tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik tidak sama. Okey, tidak sama. Okey, of course jisim dia tak akan ubah. Okey, tak akan tiba-tiba selepas pelanggaran jisim akan menjadi kurang. Okey, so jawapan 1 adalah C, very easy. Dan soalan 2, dua jasad yang sama P dan Q sedang bergerak ke arah satu sama lain dengan laju 2 meter per saat dan 3 meter per saat masing-masing. Okey, so kita ada dua objek. Okey, P dengan Q. Satu pergi ke positif, satu pergi ke negatif. Okey, negatif maksudnya dia bergerak ke arah yang bertentangan. Okey, arah yang bertentangan. Jadi apa yang manakah satu benar tentang pelanggaran kenyah? Okey. So momentum sebelum P sebelum pelanggaran sama dengan momentum Q sebelum pelanggaran. Okey, sebenarnya tak sama. Okey, sebab jisim sama tetapi laju tak sama, jadi momentum adalah tak sama juga. Jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey, jawapan B adalah betul. Tenaga kinetik P sebelum pelanggaran sama dengan tenaga kinetik Q sebelum pelanggaran. Okey, salah juga sebab hal lajunya tak sama. Okey, kalau you tahu tenaga kinetik dia punya formula adalah 1/2 mv kuasa 2. Okey, 1/2 mv kuasa 2. Okey, dan tenaga kinetik P selepas pelanggaran sama dengan tenaga kinetik Q. Okey, tak sama juga. Okey, alright. Seterusnya kita tengok kepada soalan 3. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Raja 1 menunjukkan seorang lelaki melompat keluar sebuah bot ke atas jeti. Dia mendapati bot itu bergerak ke belakang semasa dia melompat. So, apakah konsep yang terbaik untuk menerangkan situasi ini? Okey, so jawapan adalah prinsip keabadian momentum. Okey, jawapan adalah D ya. Okey, jawapan adalah D. Yang manakah mempunyai kadar momentum yang paling tinggi? Okey, so momentum yang paling tinggi, momentum bergantung pada jisim dan juga hal laju. Okey, so kalau jisim dia besar tetapi dia punya hal laju kosong, so dia punya momentum pun masih kosong. Okey, so kalau untuk A, dia punya momentum adalah berapa? 100,000 dalam 0.1 kita dapat 10,000 kg ms negatif 1. Kalau untuk B, kita dapat 16,000 kg ms negatif 1. Untuk C, kita dapat 15 kg ms negatif 1. Dan untuk D, sebab dia adalah gram, so kita kena tukar kepada 0.05 kg dalam 50. Kita hanya dapat lebih kurang 2.5 kg ms negatif 1. So jawapan adalah boy. Okey, jawapan adalah boy.
Okey, alright. Okey, seterusnya adalah soalan 5. Okey, suatu objek bergun. Okey, bergun maksudnya dia tidak bergerak apabila daya F1, F2, F3 dan F4 dikenakan. So, manakah adalah benar? Okey, manakah adalah benar? So, kalau untuk yang bergun, okey, untuk objek yang bergun, maksudnya dia mengalami daya seimbang. Okey, apa maksud daya seimbang? That means dia punya jumlah daya paduan adalah kosong. Okey, daya paduan adalah kosong. Jadi kalau kita tengok paksi X, so F3 dengan F4 mestinya sama. Okey, F3 dengan F4 mesti sama. Kalau kita tengok secara menegak, F1 dengan F2 pun kena sama juga. Okey, so mungkin pelajar rasa kenapa objek mesti ada berat kan? So F2 mesti ada. So apa F1 ini sebenarnya? Okay, F1 ini sebenarnya adalah daya normal. Okay, daya normal. Kalau anda sedang duduk di atas kerusi, okay, dan anda ada berat ke bawah, okay, dan sepatutnya anda akan sentiasa terjunam ke bawah. Okay, you are sinking downward, but when you sit, you won't be like going down. Okay, going down further and further. Okay, why? Because when you touch the chair, bila anda sentuh kerusi, so the chair actually is supporting you. So the chair is giving you a passive force. Okay, a passive force. So this force is called normal force. Okay, which actually equal to the weight. Okay, so berapa berat anda, dia akan sama dengan daya normal. Dia akan cuba balancekan. Okay, so ini berdasarkan apa? Berdasarkan hukum Newton ketiga. Okay, hukum Newton ketiga. Jadi jawapan adalah F3 sama dengan F4. Okay, so jawapan adalah C. Soalan 6. Sebuah kereta berjisim 900 kg memercut di atas jalan raya. Daya enjin adalah 12,000 Newton. Manakala daya geseran ialah 10,000 Newton. So, carikan pecutan. So, kita nak carikan daya paduan. Okay, sama dengan 12,000 tolak 10,000, dia dapat 2,000 Newton. Dan kemudian kita nak carikan pecutan. A sama dengan F bagi M, di mana F adalah 2,000 Newton bagi jisim adalah 900 kg dan kita dapat 2.22 ms negatif 2. Okey, so jawapan adalah A. Yang manakah bukan ciri-ciri keselamatan yang terdapat dalam kenderaan? Okey, so para di bawah cermin hadapan kereta yang lembut untuk mengelakkan kecederaan. Okay, soft materials. So ini betul. Besi kuat yang diperkukuhkan di permukaan dalam kenderaan. Okay, pun betul. Warna kenderaan salah. Okay, cushion kepala pun betul. So jawapan adalah warna. Okay, warna tidak berkaitan. Okay, warna tidak berkaitan. Soalan 8. Bahagian hadapan dan belakang sebuah kereta direka muda kemek semasa pelanggaran. Okay, nyatakan sebabnya. Kenapa kita nak dia kemek dengan senang? Okay, sebab bila langgar, so dia akan menjadi kemek. So bila kemek dia akan ada masa yang lebih panjang untuk sentuh. Okay, dia tak akan terus keras langgar, masa akan pendek. Okay, so bila dia akan menjadi remuk, jadi kemek, dia cuba meningkatkan masa pelanggaran. Okey, meningkatkan masa pelanggaran. Okey, so jawapan adalah A. Dalam satu acara lompat jauh, atlet mendarat di atas kawasan pendaratan lompat jauh yang berpasir. Tujuan pasir adalah untuk mengurangkan daya impuls pada kaki. Okey, bukan impuls . Okey, kenapa bukan impuls? Sebab
impulse formula adalah Ft. Ft sama dengan mv tolak mu. So dia hanya berkaitan dengan perubahan momentum. Anda punya perubahan momentum adalah sama. Cuma kadar perubahan momentum berbeza. Okay. So T yang dapat ditambah. Okay. T yang dapat ditambah. So jawapan adalah D. Okay. Okay, seterusnya. Soalan 10. Okay, satu jasad jisim 2 kg bergerak dengan pecutan seragam apabila ia ditarik di atas meja mengufuk dengan daya 17 Newton. Daya geseran adalah 5 Newton. Okay, so sama juga kita carikan daya paduan. 17 Newton tolak 5 Newton, kita dapat 12 Newton. Dan A sama dengan F bagi M. So 12 bahagi 2, kita dapat 6 ms negatif 2. Okey, so jawapan adalah A. Pernyataan manakah yang benar tentang daya? Okey, so daya ialah kuantiti skala, salah sebab daya ada arah. Okey, so sepatutnya adalah kuantiti vektor. Unit SI adalah Joule, salah, sepatutnya adalah Newton. Okey, ataupun kg ms negatif 2. Okey, kg ms negatif 2. Okey. Okey. Sekejap. Okey, next. Daya bersih mesti bertindak ke atas jasad untuk mengekalkannya dalam gerakan seragam. Okey, salah. Okey, kenapa salah? Sebab kalau ikut hukum Newton pertama, okey, sesuatu objek dia akan sentiasa bergun ataupun dalam gerakan seragam kecuali dikenakan daya luar. Ini bermaksud kalau you tengok satu komputer di atas meja, okay, dia akan sentiasa kekal bergun, tidak bergerak kan. Okay, kecuali ada seorang dia cuba angkat atau seorang cuba alihkan. Itu adalah daya. Okay, so tak semestinya daya bersih mesti bertindak untuk memastikan komputer itu selalu duduk di sana. Tak. Okay, so C adalah salah. Suatu daya yang lebih besar akan mengakibatkan suatu perubahan momentum per unit masa. Okay, so D adalah betul. Okay, 11 adalah betul. Okay, so 11 D ya. Okay, yang manakah satu bukan contoh meningkatkan daya impuls? So A, B, C, D. So kalau A, walaupun you nampak dia pakai apa ni, boxing glove, tetapi biasanya orang yang main sport ini, mereka akan bergerak tangan dengan sangat cepat. Okay, sangat cepat. So boxing glove dia akan mengurangkan daya, tetapi acara ini dia masih bertambah daya. Okay, so A salah, B pun salah, okay, C pun salah sebab bila kita cuba hancurkan rempah cili ini, kita akan menghasilkan daya impuls yang tinggi melalui masa yang pendek. Okay, so C pun salah, so jawapan adalah D. Okay, kita cuba pakai glove dan kita akan ikut lajak. Okay, kita cuba bergerak tangan ke belakang supaya dapat tambahkan masa. Okay, tambahkan masa, so daya akan berkurang. Okay, jawapan 12 adalah donkey. Okay. Okay, 13. Darjah 3 menunjukkan sebuah kereta lumba Formula 1. Mengapakah badan kereta lumba tersebut perlu diperbuat daripada bahan komposit yang ringan? Okay, walaupun enjinnya berkuasa tinggi. So, kenapa kita nak buatkan kereta tu dia punya jisim dia adalah
rendah. Okay, so Y. Okay, so kalau kita tengok F sama dengan MA kan. Okay, so A sama dengan F bagi M. So kalau kita ada daya yang sama, so jisim yang lebih rendah, dia akan menyebabkan pecutan dia lebih tinggi. Okay, pecutan lebih tinggi. Okay, so jawapan adalah pecutan akan bertambah jika jisim dia berkurang. Okay, berkurang. Okay, sebab daya dia sama. Okay, daya dia sama. Cuma jisim berkurang, pecutan akan bertambah. Okay, of course lah. Okay, kalau jisim tak semestinya jisim dia kecil, maka dia punya cost lebih kecil tak? Okay, tak semestinya. Okay. 14 yang manakah tidak benar, berat seseorang lelaki di bulan adalah lebih kecil berbanding di bumi. Okay, betul. Jisim seseorang lelaki adalah sama di bulan dan di bumi. Betul. Kita tidak dapat mengenal pasti jisim kita di luar kerana tiada graviti. Okey, salah. Jisim tidak bergantung kepada graviti ya. Okey. Berat seseorang lelaki adalah 6 kali daripada beratnya di bulan. Okey, betul. So jawapan adalah C. Okey, jawapan adalah C. Okey, 15. Batu dari bulan dibawa ke bumi yang mempunyai badan graviti yang lebih kuat. Antara kuantiti fizik batu yang tidak berubah adalah, okey, so jisim tidak akan berubah. Okey, jisim tidak berubah dan berat akan berubah. So A adalah salah. Okey, so D pun akan salah. So jawapan tinggal B dengan C. Okey. So pecutan berubah juga. Okay, sebab pecutan graviti setiap planet adalah berbeza. So jawapan adalah C. Okay, jawapan adalah C. Okay, 16. Sebiji kelapa menggunakan masa 2 saat untuk jatuh ke tanah. Diberi pecutan graviti adalah 10 meter per saat kuasa 2. So berapakah laju sebelum terkena ke tanah dan tinggi pokok kelapa? Okay. So, T adalah 2 saat. Okay. A adalah 10 ms negatif 2. Dan apa yang tidak diberikan adalah U sama dengan kosong. Okay. Hal laju awal adalah kosong. So, kita nak carikan V berapa. Kita nak carikan S berapa. So, kalau nak carikan V, V sama dengan U tambah AT. Okay. So, U adalah kosong. A adalah 10, T adalah 2, kita dapat 20 ms negatif 1. Okay, untuk S sama dengan UT tambah separuh AT kuasa 2. Okay, 0 tambah separuh, A adalah 10, T adalah 2 kuasa 2. So, kita dapat 20 meter. Okay, 20 meter. So, jawapan adalah boy. Okay, jawapan adalah boy. Okay, soalan 16. Okay, 17. Sehelai bulu dan sebiji batu sedang jatuh bebas di dalam vacuum daripada ketinggian yang sama. So, yang manakah adalah benar? Bulu dan batu itu jatuh dengan hal laju seragam? Salah. Okay, sebab mereka akan bertambah hal laju. So, sepatutnya adalah pecutan seragam. Bulu dan batu itu mempunyai tenaga kinetik yang sama. Okey, tak sama sebab bulu dengan batu jisimnya berbeza. Okey, jisim berbeza. Bulu dan batu sampai ke tanah pada masa yang sama. Okey, betul. Okey, T adalah sama. Daya graviti yang bertindak ke atas bulu dan batu adalah sama. Okey, tak sama. Sebab daya graviti W sama dengan mg. Jisim tak sama, maka daya graviti tak akan sama. Okey, so jawapan adalah C. Okey. Satu meteor yang bergerak 100 meter per saat ke arah Marikh
telah dikesan pada ketinggian 207.2 meter dari permukaannya. Okay, that means ini adalah marik. Okay, marik. Dan kita ada satu meteor. Okay, so sedang bergerak ke arah marik. Okay, so ketinggian adalah 207.2 meter. So ini adalah S. So hal laju awal bukan kosong hal laju awal 100 meter per saat. Okay. So dia akan jatuh pada 2 saat. So berapakah pecutan graviti? Kita nak carikan A. Okay. So anda boleh guna S sama dengan UT tambah separuh AT kuasa 2. Di mana S adalah 207.2 sama dengan 100 darab 2 tambah separuh A. T adalah 2 kuasa 2. So 200 tambah 2A sama dengan 207.2. Okay, so 7.2 sama dengan 2A. So A sama dengan 3.6. Okay, T sama dengan 3.6. So jawapan adalah B. Okay, jawapan adalah B. Okay, so soalan ni mungkin agak susah sikit lah. Okay, sebab dia lain sikit. Biasanya kita punya U adalah kosong. Tapi kali ini sebab dia kata bergerak 100 meter per saat ke arah marik. That means U adalah 100, bukan kosong. Okay, so dalam exam saya ada kata soalan 18 ada 2 kan. So cancel yang ini. Tapi kita masih boleh buat. Okay, so antara berikut yang manakah adalah betul? Daya graviti bumi terhadap bulan adalah FB besar. Daya graviti bulan terhadap bumi adalah FB kecil. Okay, so sepatutnya kalau ada dua objek, daya graviti adalah sama. Okay, daya gravitian adalah antara dua objek kan. Okay, so ini F1, ini F2. So dua-dua adalah sama. Okay, sebab mereka saling bertindak. So jawapan adalah boy. Okay, jawapan adalah boy. Okay. Okay, lepas tu soalan 19 ini yang ada salah. Okay. So dua sfera berjisim sama menarik antara satu sama lain dengan daya. Okay, bukan 3.6 darab 10 kuasa negatif 8 ya. Okay. Ini ada silap. Okay, sepatutnya tukar kepada 1. Sekejap saya cari ya. Okay, 1. 1.2, okay, 1.2 darab 10 negatif 8. Okay. So, jarak antara dua sfera ialah 3 meter. So, berapakah jisim setiap sfera? Okay, sebab you tengok dia punya jisim adalah sama. Okay, so kita cuba lukis. Lukis, ini adalah pusat dia. So, jarak adalah 3 meter. Okay. So, ini adalah M, ini pun adalah M. Formula F sama dengan G M1 M2 bagi R kuasa 2. So, 1.2 darab 10 negatif 8. Okay, sama dengan G adalah 6.67 darab 10 negatif 11. Okay, dan M1 M2 adalah sama kan? So, kita dapat M kuasa 2 bagi 3 kuasa 2. Okay, so susun semula M kuasa 2 sama dengan 1.2 darab 10 negatif 8 darab 9 bagi
6.67 darab 10 negatif 11. Okay. So, dapat jawapan berapa? Okay, 1.2 darab 10 negatif 9 bagi 6.67. Okay, so anda dapat lebih kurang lebih kurang 1,600 kg kuasa 2 kan. Okey, lebih kurang lah. So M sama dengan punca kuasa 2, dia akan dapat 40 kg. Okey, so ini adalah void. Okey, ini adalah void ya. Okey, so just use the right formula. And then jangan lupa ini bukan 2M ah, ini adalah M kuasa 2 sebab M darab M adalah M kuasa 2. Okey, so kemudian ini soalan 19. Okey, soalan 20, saya tahu agak susah sikit bila dah masuk kepada daya graviti. Okey, so kita ada 3 sfera PQR dengan jisim dia M, 2M dan 3M. So berapakah nisbah F1, F2? Okey, kalau kita tengok F1 adalah antara P dengan Q. So F1 sama dengan G. So M ini adalah M, ini adalah 2M bagi jarak adalah A kuasa 2. Okey, so sama dengan 2 GM kuasa 2 per A kuasa 2. Okey, ini yang pertama. F1 ah. Okey, kemudian kita tengok F2. Okey, F2 ini F2 adalah sorry salah. Okey. F2 adalah sini. Okey, sini. Okey, so F2 adalah G M lepas tu 3M bagi. Okey, dan kemudian ini jarak dia berapa? Okey, kalau anda pakai Pythagoras theorem, okey, untuk segitiga, so ini A, so ini berapa? So kalau ini adalah C ya. So C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah A kuasa 2. Okey, so sama dengan 2A kuasa 2. So C sama dengan punca kuasa 2, 2A kuasa 2 ataupun square root 2A. Okey, so dia punya jarak adalah square root 2A. Okey, dan kita cuba kuasa 2. Okey. So sama dengan 3GM kuasa 2 per 2A kuasa 2. Okey, so sekarang kita cuba bandingkan F1 dengan F2. Okey, satu adalah 2GM kuasa 2 per A kuasa 2. Satu lagi adalah 3GM kuasa 2 per 2A kuasa 2. Okey, potongkan mana yang sama. Okey, yang sama adalah G. M kuasa 2 pun sama. A kuasa 2 pun sama. So, kita dapat 2, 3 per 2. Kan? Okey? Okey, 2 to 3 per 2. Right. Okey, kalau kita tanda fraction, kita cuba darabkan 2, kita akan dapat 4, 3. Okey, so jawapan adalah donkey ya. Jawapan donkey. Okey, jawapan adalah donkey. Okay, do you get it right? Okay, jawapan adalah donkey. Okay, next. 21. Okay, ni pun agak susah sikit lah. Okay. Darjah 5 menunjukkan dua sfera kuprum P dan R dan dua sfera kayu Q dan S dengan jejari dan jarak pemisahan seperti yang ditunjukkan. Daya tarikan adalah P dan Q adalah F1 dan daya tarikan adalah R dan S adalah F2. Okay,
Okey, perbandingan manakah yang betul? Okey, yang manakah yang betul? So di sini, okey di sini. So dia tak cakap pasal jisim. Okey, dia tak cakap pasal jisim. So uh, kita hanya tengok berdasarkan apa ni? Sekejap. P dan Q adalah P dan R adalah kuprum dan Q dan S adalah kayu. Okey, so katakanlah kita letak satu jisim je lah, okey. So so kalau kita tengok P ini adalah kuprum. Okey, copper ah. So kuprum katakan dia punya jisim adalah 100 kg. Okey, 100 kg ya. Okey. 100 kg. So, R ini berapa kg sebenarnya? Kalau kita cuba tengok. Okay, so you have to know the formula. Okay, sebab dia punya ketumpatan sama kan? Ketumpatan adalah sama. So, kalau dia punya isi padu dia rendah, so macam mana? Okay, dia akan berkurang macam mana? So, untuk sfera dia punya isi padu adalah V sama dengan 4, saya pun lupa, 4/3 pi r cube. Okay, 4/3 pi r cube. Okay, so sekarang kita punya kalau nak senang kita buat macam ni lah. Okay, kita jadikan yang R adalah 100 kg. Okay, ini 100 kg ya. Okay, 100 kg. So kalau sekarang saya punya what is it called? Saya punya jejari menjadi 2R. So berapa kali ganda saya punya jisim? Okay, berapa kali ganda jisim saya? So 4/3. Okay, sekarang V 4/3 pi 2R cube. Okay, 2R cube. Okay, so sama dengan 4/3 pi 8R kuasa 3. Okay, so 8 dia adalah 8 kali ganda. Okay, so that means kalau kita tengok formula untuk jisim, okay, jisim sama dengan ketumpatan darab isi padu. So ketumpatan dia sama dan sekarang daripada R kita pergi kepada 2R. Jadi sekarang dia punya jisim akan menjadi 8 kali ganda. Okay, 8 kali ganda. So kita akan dapat 8. Okay, 8 daripada original. So ini akan dapat 800 kg. Okay, 800 kg. Okay. So begitu juga sama juga. Kalau tengok Q dengan S. Okay, Q dan S adalah kayu. So katakan Q adalah 50 kg. Okay, 50 kg. Dan S adalah dia jejari 2R. So dia juga sama juga tadi. Dia akan 8 kali ganda. 8 kali ganda kan. So kita dapat 400 kg. Okay, sebab 50 darab 8 dapat 400 kg. Okay, dan jarak dia tengok adalah sama. Okay, jarak dia adalah sama kan. So, untuk F1 ini, okay, F1 dia punya daya adalah G, okay, let's say 800 darab 50 bagi D kuasa 2 sama dengan berapa? 40,000 G per D kuasa 2. Okay, nampak tak? Okay. Dan untuk yang kedua, F2 sama dengan G 100 400 bagi D kuasa 2. So sama juga 40,000 G per D kuasa 2. Okay, so sama saja.
Okay, F1 dengan F2 adalah sama. So jawapan adalah C. Okay, jawapan adalah C. Okay, you can put the number, but maybe it's very hard for you to understand kalau kita cuba bandingkan saja. Okay, so you kena faham apa hubungan antara jisim dengan isi padu. Masa tinggal 1 minit, so anda boleh join semula selepas ini ya. Okay, kita quick dulu dan kita akan join semula. Okay, so kita sambung soalan 22. Okay, soalan 22. So, jisim matahari ialah 1.99 darab 10 kuasa 30 kg. So, pecutan graviti di permukaannya ialah 273.7 ms-2. Berapakah jejari matahari? Okay, so kita dapat G sama dengan G M per R kuasa 2. Okay. Okay, so kita dapat 273.7 sama dengan 6.67 darab 10 negatif 11 darab jisim matahari 1.99 darab 10 kuasa 30 bagi R kuasa 2. Okey, lepas tu kita carikan R kuasa 2 berapa. Okay, and then 27. Okay. So dapat berapa? Okay. Okay, you dapat lebih kurang 4.85 darab 10 kuasa 17 kan. Okay, so R sama dengan, so anda square root sajalah. Okay, square root, anda akan dapat jawapan lah. Okay, jawapan adalah 696,000. Okay, so jawapan Dongki. Okay, thank you Zhen Xian. Sebab apa? Sebab you jangan lupa ini adalah km. Okay, so supposing you get the answer 6.96 times 10 to the power of 8 meter. Okay, lepas tu tukar kepada kilometer lah. Okay. Okay, so saya rasa 22 tak ada masalah. Okay, 23. So, Raja menunjukkan kit daya memusat sedang beraksi. Jika jisim sesendal 5 gram dan jisim penyumbat getah 3 gram, jejari putaran R 36 cm, berapakah frekuensi putaran? Okey, berapakah frekuensi putaran? Okey, jadi kita ada sesendal adalah 50 gram tukar kepada kg, 0.05 kg, dan penyumbat getah adalah 0.03 kg dan R ini adalah 0.36 meter. Okay, so konsep dia adalah kita bila pusing, okay, satu pusing kita akan dapat tempo. Okay, so V sama dengan 2 pi R bagi T. Di mana 2 pi R ini adalah satu bulatan. Okay, satu bulatan. So masa untuk satu bulatan itu adalah tempo. Okay, so kita nak carikan V. Okay, V ini cari daripada mana? Daripada persamaan daya kegravitian sama dengan daya memusat.
di mana daya graviti basically dia adalah berat. Okay. So mg sama dengan mv kuasa 2 bagi R. Dan jangan keliru dengan 2m ini. M berat ini adalah sesendar. Dan m v kuasa 2 per M ini adalah penyebab getar. Okay, penyebab getar. So 0.05 darab kita letak 9.81 lah. Okay, G adalah 9.81 sama dengan 0.03 darab V kuasa 2 bagi R adalah 0.36. Okay, so selepas itu anda cuba carikan V kuasa 2 berapa dan V adalah berapa. Okay, selepas carikan V berapa, anda carikan T. Okay, di mana T sama dengan 2 pi R bagi V. Okay, carikan T berapa. Lepas tu, barulah carikan F. Okay, F sama dengan 1 per T. Okay, so dia punya cara untuk dapat jawapan agak panjang sikit dia punya proses. Okay. So, jawapan adalah kalau tak silap A ke B ya. B kan. Okay, tengok balik jawapan lah sebab saya pun lupa. Okay. Okay, 0.93 bukan saat ya. Okay, Hertz. Okay. Oops. Okay, 0.93 bukan saat ya. 0.93 per saat. Maksudnya satu saat dia pusing 0.93 kali. Okay, alright. Antara berikut yang manakah ialah hukum Kepler ketiga. Okay, so basically hukum Kepler ketiga kata T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okay, so carikanlah. So kalau tengok punca kuasa itu salah. Okay, kuasa 2 tempoh orbit berkadar terus dengan kuasa 3, so B adalah betul. Okay, so ini salah. Perkataan songsang pun salah. So jawapan adalah boy. Yang soalan 23 belum lengkap lagi. Okay. Apa yang masuk belum lengkap? Saya tunjukkan kerja-kerja kan, so anda boleh buat sendiri. Okay, so basically F G sama dengan FC. Okay, so M S G sama dengan M G V kuasa 2 per R. So daripada sini carikan V. Okay, dicarikan V. Lepas tu formula V sama dengan 2 pi R bagi T. So carikan T berapa tempoh. Okay, 1.07 saat lah kalau tak silap. Lepas tu F sama dengan 1 per T besar. Sama dengan 1 bahagi 1.07. Sama dengan 0.93 Hertz. Okay, so carikan V dulu, lepas tu carikan T. Akhirnya carikan F. Okay ya. Okay, jarak planet Early-Bird dari pusat bumi ialah masing-masing 42,000 km dan 386,000 km. Okay, so jangan lupa. Okay, of course lah, kalau soalan ini tak payah tukar pada meter, tak payah. Okay, sebenarnya tak payah. Kita ada formula T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. Okay, so T1 jadikan 42,000 km kuasa 2. Sorry. Salah. Okay, tempoh orbit bulan. Okay, tempoh orbit bulan.
saya rasa dia tertinggal. Dia tertinggal apa ni? Jarak planet Early Bird dari pusat bumi. Sebenarnya dia sini ada lagi. Okey, tertinggal dia punya soalan. Jarak planet Early Bird dan bulan dari pusat bumi ialah masing-masing 40,000 km dan 386,000 km. Okey, so untuk tempoh orbit bulan adalah 27.3 hari. Okey, so katakan kita punya T1 adalah 27.3 kuasa 2 dan kita nak carikan early bird. Okey, early bird. So, bulan 386,000 kuasa 3 bahagi 42,000 kuasa 3. Okey, so carikan T2 berapa. So, T2 kuasa 2 sama dengan 27.3 kuasa 2 darab 42,000 kuasa 3 bahagi 386,000 kuasa 3. Okey, dan akhirnya jawapan adalah dalam. Okey, dalam, sebab you tengok ini adalah hari kan, hari. So, jawapan adalah hari juga. Cikgu, jawapan soalan 23 adalah B. Sorry ya. Betul, jawapan adalah B. Okay, sorry. Okay, so saya rasa mungkin saya buat silap. Okay, so T adalah 0. Tadi T adalah berapa? T sepatutnya dapat 0.93 saat kan? Okay, mungkin saya misunderstand. Okay. Okay, sorry. So 0.93 saat. So F sama dengan 1 per T. Di mana 1 bahagi 0.93. Okay, lalu dapat 1.07 Okay. So jawapan adalah B lah. Okay. Saya tak pakai kalkulator, so saya berikan anda semua untuk buat. Okay, so tapi konsep dia betul lah. Okay, so T sama dengan 0.93 saat. So F sama dengan 1 per T. Okay ya, alright. So go back to 25. Okay, soalan 25. So jadi jawapan anda dapat lebih kurang berapa? 1 poin lebih kan? Okay, lebih kurang 1 hari. Okay, 1 hari sama dengan 24 jam. Okay, 24 jam. So jawapan adalah boy. Okay, jawapan adalah boy. Okay, the calculation part I leave it for you to do. Okay. Okay, seterusnya. Soalan 26. Yang manakah laju paling cepat? So, semakin dekat, semakin cepat. So, jawapan adalah A. Okay, jawapan adalah A. Okay, 26 adalah A. 27, hal laju lepas. Okay, formula hal laju lepas adalah V sama dengan punca kuasa 2, 2G M per R. Okay. So, square root. So, hal laju lepas di permukaan bumi ialah 11 km per saat. Okay, so kalau kita ada bumi, okay, so ini adalah R. Dan sekarang kalau dia kata kita jadikan jarak dia menjadi 1.5 R. Okay, 1.5 R. Okay, 1.5 R. So anda sebenarnya tak payah apa ni. Kita ada V1 ini adalah 11 km
per saat. Okey. Dan sekarang V baru ini, okey, V baru ini, kita dapat 2 GM per 1.5 R. Okey. So, kalau kita cuba bandingkan, apa beza dia sebenarnya? Okey, so yang sama adalah 2 GM dengan R. Cuma kita terlebih satu apa? Satu dekat sini. Square root 1.5. Okey. So, yang merah ini sebenarnya adalah V1. Okey, sebab dia sama dengan sini kan? Sama dengan sini. So, 1 per square root 1.5 V1 adalah hal laju baru. Okey, so anda pakai kalkulator 1 per punca kuasa 2 1.5 darabkan 11. Okey, faham? So tekan kalkulator, carikan ini, lepas tu you darab 11 saja. Dan kita dapat jawapan. So that means kita tak perlu masukkan nilai lagi sebab kita tak tahu pun R berapa. Dia pun tak tahu M berapa. Tapi kita buat cara nisbah, cara kali ganda. Okey, so jawapan adalah berapa? 1 bagi square root 1.5. Okey, so jawapan 27 adalah okey, 27 adalah C. Okey, 27 adalah C. Okey, 9 km per saat. Okey, so akhirnya kita habis bab 3. Okey, bab 3. Kemudian 28, bab 4, dua objek dalam keseimbangan terma. So apakah yang tidak benar? Okey, so P dan Q adalah pada suhu yang sama, betul. Okey, kadar aliran haba adalah sama. Okey, betul. Tiada aliran haba, okey, salah. Jumlah aliran haba adalah sifar. Betul. So jawapan adalah C. Okey, jawapan adalah C. 29. Okey, 29. 50 gram air pada 10 darjah Celsius dicampurkan dengan 100 gram pada 30 darjah Celsius. So suhu campuran adalah berapa? Okey, so kita nampak jisimnya tak sama. Okey, so bayangkan ini jisim yang sedikit, ini jisim yang banyak. Okey, 30 darjah Celsius. Ini 10 darjah Celsius. So bila cuba campurkan, jadi suhu lebih banyak di mana? Okey, dia tak akan sama 20, tak. Sebab dia punya jisim tak sama. Kita nampak 100 gram dia punya suhu lebih tinggi. Okey, so dia punya suhu akhir mesti lebih kepada 20 hingga 30 dan bukannya 10 hingga 20. Okey. Of course, kita boleh buat secara pengiraan. Okey, kalau kita nak buat. Okey. So yang hilangkan haba adalah 30 darjah Celsius kan? Okey. Q1 sama dengan Q2. Okey. So yang Q ini adalah 1, ini adalah 2. Okey. So negatif M adalah 0.1 darab C darab theta. Okey, theta sama dengan theta F tolak 30. Sama dengan Q2 adalah 50 gram yang serat haba. Okey, 0.05 darab C darab theta F tolak 10. Okey, potongkan C sebab mereka sama. So negatif 0.1 theta F tambah
3 sama dengan 0.05 theta F tolak 0.5. Okay, so 3.5 sama dengan 0.15 theta F. So theta F sama dengan berapa? Lebih kurang 23.3 darjah Celsius. Okay, so jawapan adalah C. Ini adalah suhu akhir. Okay, 29. So, objektif biasanya kalau kita nak cepat, kita tak nak guna banyak masa untuk kira, kadang-kadang kita boleh ikut logik. Okay, so this question actually you don't have to calculate. You just have to think logically. Okay, jisim yang lebih banyak mesti dia akan dapat lebih dia dapat hilangkan apa yang lebih banyak kepada jisim yang lebih kecil. So jisim yang lebih kecil dia punya suhu akan naik lebih banyak sikit. Okay. Soalan 30. Okay, so kita ada termometer yang belum ditentu ukur. Panjang telus merkuri pada termometer ialah 5 cm dan pada 0 darjah Celsius dan 50 cm pada 100 darjah Celsius. Okay, so kita nak carikan theta berapa. So theta sama dengan L theta tolak L kosong bahagi L 100 tolak L kosong darab 100 darjah Celsius. So L theta adalah 35 tolak 5 bahagi 50 tolak 5 darab 100 darjah Celsius. So dapat 30 per 45 darab 100 darjah Celsius. So kita akan dapat jawapan lebih kurang 66.7 darjah Celsius. Okay, 66.7 degree Celsius. (31) Hitung tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg aluminium sebanyak 10 darjah Celsius. Okay, so Q sama dengan MC theta. 2 darab 1200 darab 10, very easy, you get 24,000 joule. Okay, 24,000 joule. Okay, 31 dongki. 32 tenaga haba yang dibekalkan dengan kadar yang sama terhadap 100 gram parafin dan 100 gram air di dalam bekas yang sama. Suhu parafin meningkat dengan lebih cepat kerana mempunyai muatan haba tentu yang lebih rendah. Okay. Suhu cepat naik maksudnya muatan haba tentu rendah. Okay, 32 C. 33 Raja dapat menunjukkan sebuah bongkar logam berjisim 5 kg dengan muatan haba tentu 400. Berapakah kenaikan suhu selepas 10 saat pemanas rendam 60 watt dihidupkan? So formula PT sama dengan MC theta. Okay, PT sama dengan MC theta. So kita ada P adalah 60, T adalah 10 dan jisim bongkar 5 kg dan C adalah 400. Okay, 5 darab 400 darab theta. So 600 sama dengan 2000 theta. So theta sama dengan berapa? Lebih kurang 0.3. Okay, 0.3 darjah Celsius. Okay, jawapan C ya. Okay, 34.
proses di mana air bertukar kepada steam. So, apakah nama haba yang diserap semasa proses ini? So, haba pendam tentu penguapan. Okey, haba pendam tentu penguapan. Okey, so jawapan adalah C. Okey, 35. Apa yang berlaku semasa peleburan naftalin? Okey, so semasa peleburan, kita punya graf adalah, okey, ini adalah suhu, ini adalah masa. Okey, so ini adalah bila berlaku peleburan. Okey, so suhu akan sama. Okey, suhu ni akan sama. Okey, so boy betul. Haba dibebaskan salah, sepatutnya haba diserap. Okey, haba diserap. Daya ikatan antara molekul-molekul naftalin bertambah. Okey, salah. Okey, sepatutnya berkurang. Okey, berkurang. Tenaga kinetik molekul-molekul naftalin kekal malah. Okey, jawapan ini adalah betul juga. Okey, saya bagi betul sebab apa? Sebab bila tenaga kinetik kekal, maka suhu akan sama. Okey, suhu sama. So, B dengan D, dua-dua adalah jawapan. So, haba diperlukan untuk apa? Untuk mengatasi daya ikatan. Okey, daya ikatan. Okey, so 35 jawapan boy atau donkey. 36, berapa banyak habakah yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg ais hingga menjadi air pada suhu 80 darjah Celsius? Okay, so actually this question is in your exercise. Okay, so ais, okay, ais 2 kg, kita nak menjadikan sebagai air 80 darjah Celsius. So di tengah-tengah mesti ada satu proses iaitu peleburan dulu. Okey, mesti jadikan ais kepada air 2 kg. So ini adalah haba pendam tentu. So Q sama dengan ml 2 darab 3.34 darab 10 kuasa 5 dapat 6.68 darab 10 kuasa 5 joule. Okey. Lepas tu daripada 0 darjah Celsius kepada 80 darjah Celsius, bila ada tambah suhu, Q sama dengan MC theta. Di mana M adalah 2, C adalah 4 darab 4.2 darab 10 kuasa 3 kuasa darab 80. So you get answer 6.72 times 10 to the power of 5 joule. Akhir sekali, tambah dua-dua tak haba, tambahkan dua-dua. So, kita dapat C. Betul tak C? Sorry, 6.7. Betul kan? Betul. Okay, 1.34 dalam 10 kuasa 6. Okay, ini 36. 37. Untuk gas yang mempunyai jisim tertentu, tekanan gas adalah berkala terus dengan suhu mutlak apabila isi padu dimalahkan. Okey, hukum gas yang terlibat adalah kalau isi padu dimalahkan, so yang berubah adalah tekanan dengan suhu P dengan T. Okey, so hukum G-Lazak. Okey, hukum G-Lazak. Sebiji balon yang telah diisi dengan udara pada suhu bilik direndam ke dalam air panas. Selepas 10 minit, apakah yang berlaku pada suhu udara dan isi padu balon? Okey. So, air panas kan? Air panas. So, bila suhu akan bertambah, isi padu pun akan bertambah. So, jawapan C. Okey, jawapan C. Okey, jawapan C. Okey. Soalan 39.
Okey, menunjukkan gelembung udara yang dihasilkan oleh penyelam di dalam akuarium besar di Aquaria, Kuala Lumpur. Adam mendapati saiz gelembung udara semakin meningkat apabila bergerak menghampiri permukaan air. Jika gelembung udara ialah 10 cm kuasa 3 pada kedalaman 4 meter, berapakah isi padu gelembung udara pada kedalaman 2 meter? Dengan anggap tekanan atmosfera 10 meter air. Okey, so di tekanan atmosfera di sini, okey, di sini sudah ada tekanan 10 meter air. So, untuk kedudukan di sini, P1 adalah 10 tambah 4. Okey, meter air. So, sama dengan 14 meter air. Okey. Next year anda akan belajarlah apa maksud yang tekanan 14 meter air. Okey, dan isi padu V1 adalah 10. Okey, lepas tu P2 kalau dia di kedudukan sini, sekarang kita ada 10 tambah 2. Okey, so 12 meter air. Meter air. Nah, kita nak carikan V2 berapa. Okey, so formula hukum Boyle, P1 V1 sama dengan P2 V2. So 14 darab 10 sama dengan 12 darab V2. So V2 sama dengan 140 bagi 12, you get answer like 11.67. Okay, 11.67. Okay, answer will be dongki lah. Okay, yang unit tekanan itu apa? Okay, unit tekanan ada banyak. Okay, ada Pascal, ada mmHg, cmHg, meter air, ada atm. Okay, banyak sangat. Okay, tapi untuk di sini, okay, saya terangkanlah. 14 meter air maksudnya tekanan cecair untuk 14 meter air. Dan next year you will learn the formula. Tekanan cecair sama dengan H2G. Okay, H2G. Di mana H adalah kedalaman, Rho adalah ketumpatan, dan G adalah pecutan graviti. Okay, pecutan graviti. Okay, so maybe sepatutnya tak akan keluar, tapi saya keluar dulu sebab saya dah pernah ajar dalam sekolah saya. So saya keluar soalan ni. Okay, tapi sekolah lain saya rasa mungkin cikgu tak akan keluar soalan ni lah. Okay, so ni 39 dan last 40. Apabila air dididihkan, haba yang dibekalkan kepadanya digunakan untuk apa? Mengatasi daya tarikan antara molekul-molekul air. Okay, so jawapan adalah C. Okay, so we finish paper 1. Berapa yang anda dapat betul? Okay. Ya, okay, so this is the fact lah. Biasanya kalau kertas 1, dulu 50 soalan. So mungkin pelajar dapat skor bawah 20 saja. Okay, so actually bila saya tanda, ada yang memang hanya dapat single digit. 40 soalan dapat mungkin 8 soalan betul saja, 9 soalan betul saja. Okay, which is sepatutnya tidak akan berlaku. Tidak patut berlaku. Okay, so paper 1 kita dah habis. Saya akan guna sedikit masa untuk paper 2. Okay, secara pintas, secara cepat. Okay,